أمة عظيمة تنتظركم، ارجعوا إليها واختموها بدين صحيح وعقيدة نقية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم، بلغ رسوله الكريم، نحن على ذلك من الشاهدين. نسألك اللهم رب خير هذا اليوم فتحه ونصره ويسره وسروره وبركته ورزقه ونعمه وسحوره ومعافاته وهداه. اللهم إنك عفاء فقوي في رضاك ضعفنا وقبل الخير بنا وصينا واجعل السلام في رضانا. اللهم إنك عفاء فقوينا وأذلاء فأعزنا والفقراء فارزقنا. اللهم أنت تكشف المغرم والمأسى وترفع النعم والفتن والنقام. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد حتى لا يبقى من السلام شيء. اللهم صل على سيدنا محمد حتى لا يبقى من السلام شيء. اللهم ارحم سيدنا محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء. اللهم وبارك على سيدنا محمد حتى لا يبقى من البركات شيء. أما بعد، وبتوفيق الله وعونه ومنه وفضله ومدده. Jadi insyaAllah kita mula muzakarah dalam ilmu Nahwu menggunakan kitab Syarah Dahlan ke atas matan Al-Ajurrumiyah. Dan kita tengok juga hasyiah kadang-kadang, tak semua tapi ada juga itu hasyiah tashwiq khallan. Jadi macam biasa, bila antum nak pastikan bila mengaji satu ilmu, pastikan hadir dia ada dua muqaddimah ataupun disebut sebagai muqaddimata al-ilm. Pertama disebut sebagai muqaddimatu asy-syuru', muqaddimatu asy-syuru'. Ala hazf al-mudaf. Muqaddimatu asy-syuru', yani muqaddimatu asy-syuru' al-ilm. Yang kedua disebut sebagai muqaddimatul kitab. Ini selalu ada. Muqaddimatul kitab ni selalu ada dalam kitab lah. Selalunya sama ada para masyayikh mereka syarah ataupun tidak. Selalunya di Azhar macam Syekh Husam, dia tidak syarah muqaddimatul kitab. Dia terus masuk kepada masail, kepada selepas amma ba'd sebetulnya. Adapun sebelum daripada amma ba'd dia tak syarah. Itu Syekh Husam. Macam Syekh Fathi dia syarah, macam Syekh Abdullah Irbili dia syarah. Syekh Huna pun rasa tidak syarah, terus masuk kepada ini. Maksudnya sebelum termasuk amma ba'd dan sebelum basmalah, hamdalah, salatu wassalam itu disebut sebagai muqaddimatul kitab. Itu antum tengok. Tapi sebelum daripada muqaddimatul kitab, dia ada satu lagi disebut sebagai muqaddimatul syuru'. Muqaddimatul syuru' ini disebut sekarang ini sebagai mabadi' asyarah. Mabadi' asyarah. Dan mabadi' asyarah sangat penting bagi semua ilmu, supaya antum faham dan dapat tasawur apa yang antum ngaji. Kalau kita tak dapat tasawur melalui tak dapat tasawur sesuatu ilmu melalui mabadi' asyarah, maka dia akan jadi sia-sia.
Sebab selama kita mengaji talaqi dan kita pergi kelas dan sebagainya, kalau tak tahu kita mengaji apa dia, sebab nak ketahui sesuatu perkara ataupun orang panggil nak mengetahui ma'rifatul syai', dia sama ada dengan ta'rif ataupun dengan alamah. Ta'rif ataupun dengan alamah. Maka kita tak akan tahu sesuatu ilmu itu, kita sedang cakap pasal apa dan sebagainya, kalau kita tidak tahu ta'rif bagi ilmu. Sebab itulah al-mabda' al-awwal dalam mabadi' asyarah itu ta'rif sangat penting. Kemudian dengan mabadi' asyarah juga antum akan tahu apa dia tujuan untuk mengaji ilmu tersebut, melalui samarah dan juga fawaid daripada antum mengaji ilmu tersebut. Selagi mana antum tak tercapai samarah tersebut, jangan berhenti daripada mengaji ilmu. Saya kita akan sebut apa tu samarah bagi ilmu nahwu. Selagi mana samarah tu antum tak dapat, jangan berhenti daripada ilmu tersebut. Kalau antum dah dapat dah, maka boleh tukar pada ilmu lain. Ilmu banyak. Contoh, antum mengaji nahwu, bagi boleh baca kitab, bagi boleh berbaris dengan betul. Orang cakap boleh faham bahasa Arab, orang cakap boleh faham, dan kita pula cakap boleh cakap dengan betul, baris betul dan sebagainya. Maka itu samarah ilmu nahwu. Sampai ke tahap antum boleh capai perkara tersebut, maka berhenti mengaji ilmu lain pula. Jadi tapi kalau kita tidak tahu samarah fawaid mengaji satu ilmu, kita akan pergi kelas sia-sia. Sebab kita tak tahu matlamat kita sampai bila. Padahal kadang-kadang kawan tu dah tercapai lah, tapi duduk pergi kelas tu. Sebab tu dia mengaji benda yang sama. Sebab dia tak tahu matlamat dan juga samarah. Jadi mabadi' asyarah sangat penting. Di sini di Azhar sangat mementingkan. Banyak para masyayikh kalau syarah satu kitab secara turas, mereka akan cakap berkaitan dengan mabadi' asyarah. Tak semua pun akan sebut perkara yang paling penting. Sebab tu Imam Sabban disebut masailu wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami' hadha syarafa. Masailu wal ba'du wal ba'du bil ba'di iktafa, yani iktafa al ba'du bil ba'd. Maksudnya 10 tak ambil semua, tak apa, ambil sebahagian. Wa man daral jami' lagi bagus kalau ambil semua 10. Mana dia yang paling penting? Yang paling penting al-haddu wal mawdu'u thumma thamarah. Yang itu yang paling tinggi atas sekali. Al-haddu yani ta'rif. Wal mawdu' dan itu mawdu' bagi satu ilmu. Dan juga thamarah. Tak boleh nak tengok ke 10, tengok 3 perkara pun tak ada masalah. Jadi bagi ilmu nahwu, ana sebutkan, ini ana ambil daripada Syekh Ahmad Tijani. Syekh Ahmad Tijani waktu mengaji mulhah dia. Ana ambil daripada dia insya-Allah. Dan juga sikit daripada Syekh Hasan. Pertama apa dia? Ana sebut ke 10 tak apa. Tapi tak ikut tertib lah. Bukan ikut tertib lah. Apa ikut tertib apa? Kata Imam Ali As-Sabban, syair sebut sana, inna mabadi' kulli fannin 10, al-haddu wal mawdu'u thumma as-samar. Al-haddu yani at-ta'rif. Jadi ta'rif bagi ilmu nahwu, ilmun yu'rafu bihi ahwalul kalim. Ilmun yu'rafu bihi ahwalul kalim ahwal ataupun tak apa, ahwalul kalim min haisul i'rab wal bina, min haisul i'rab wal bina fi hal at-tarkib.
في حالة التركيب. نعم. Yang ini ta'rif bagi ilmu nahwu, yang ini ana bagi di sisi mutaakhirin, dan yang ini yang kita pegang. Dia beza dengan di sisi mutaqaddimin, tapi ana tak syarahkan yang atas. Karena yang mutaqaddimin mereka mencampurkan dulu dia tak panggil ilmu nahwu. Ilmu nahwu ni istilah bagi ulama-ulama mutaakhirin. Kalau ulama mutaqaddimin mereka campur aja ilmu lughah, masuk nahwu, saraf, balaghah, itu semua dulu dalam satu. Sebab tu kalau antum buka Alkitab di masa bawah, dalam tu semua ada. Itu bukan masdar bagi ilmu nahwu sahaja, tapi dalam tu ada saraf, dalam tu ada balaghah. Menunjukkan Imam Sibawai dia mutaqaddimin dan dia tidak membezakan antara ilmu-ilmu. Tapi mutaakhirin dia bezakan. Nahwu satu fan, saraf satu fan, balaghah pula satu fan yang lain. Jadi dia ambil yang mutaakhirin sebab kita duduk di zaman mutaakhirin. Syarhul ta'rif ilmun. Apa dia ilmun? Ilmu ni dia ada 3 maksud. Pertama, masail kathirah. Sebab tu bila sebut satu ilmu, maka di dalam ilmu tersebut mesti ada masail kathirah, masalah yang banyak. Bila sebut ilmu mustalah hadis, maka dalam tu banyak pembicaraan. Tidak? Bila sebut ilmu fiqh, dalam tu banyak masalah. Bila sebut ilmu usul fiqh, dalam tu banyak masalah. Bila sebut ilmu nahwu, ilmu saraf, setiap bila sebut ilmu sahaja masail kathirah. Ataupun boleh kata ilmu tersebut dengan maksud al-idrak. Bila sebut ilmu maksudnya al-idrak. Idrak ini dapat. Ataupun ilmu dengan sebut dengan maksud malakah. Malakah ni apa ni? Malakah ni sifatul rasikhah fi nafas. Sifat yang rasikhah ni, ya, yang tertanam. Maksudnya disebati dengan diri. Nak dapat malakah ni payah sangat-sangat. Dia perlukan tadrib yang sangat banyak. Kan? Macam dengan ulama-ulama, selalunya mereka ada malakah. Memanglah nama ulama kan. Mereka malakah. Malakah ni maksudnya kalau nak faham mudah, dia ni ilmu dia letak dah ke kepala. Suruh pergi syarahkan bila semua boleh. Dia lekat dah kat hati. Dia tak perlu kepada murajaah, tak perlu dah. Dia memang lekat dah. Kalau dia tidur tu bangkit, gerak dia suruh dia syarah, boleh, tak ada masalah. Atau panggil sifatul rasikhah. Jadi perlukan kepada tadrib. Itu ilmu. Yu'rafu bihi ay bisababi. Ahwalul kalim Al-kalim dengan maksud yakni kalimat Arabiyah. Kalim dengan maksud awakhiril kalim. Dhabit sikit, awakhiril kalim al-Arabiyah. Ahwal apa maksud ahwal? Ahwal di sini dengan maksud as-sifat al-makhsusah. As-sifatul makhsusah min al-i'rab wal bina. Min al-i'rab wal bina ay min al-raf'i wal nasbi wal jarri wal sukuni wal dhammi wal fathi wal kasri. Itu semua bagi anwa' bagi bina dan juga i'rab. Anwa' bagi i'rab dan juga bina. Yang itu perbahasan ilmu nahwu. Al-kalim dengan maksud minal ismi wal fi'li wal haraf. Semua itu masuk maudhu' bagi ilmu nahwu. I'raban bagi apa dia? Min haitsu al-i'rab wal bina. Fi halati at-tarkib. Fi halati at-tarkib يعني في حالة التأليف والكلام. في حالة التأليف والكلام. Itu ilmu nahwu. Kalau antum kena faham betul ta'rif ni.
Maksudnya ilmu, dia satu ilmu yang membahaskan berkaitan dengan kalimat Arabiah, dan kalimat tersebut nahu bahas pada akhir kalimah sahaja. Maksudnya tak bahas pada awal, tak bahas pada tengah, dia bahas pada akhir. Itu tempat bagi ilmu nahu yang membahaskan. Maksudnya dia tidak membahaskan selain daripada kalimat, selain daripada Arabiah. Maksudnya lughah, ilmu lughah lainnya, ilmu Melayu dah, walaupun duduk kat belakang, nahu tak masuk. Min haisul i'rab wal bina', maksudnya walaupun duduk di akhir, tapi kalau bukan selain daripada i'rab dan bina' pun tak masuk juga ilmu nahu. Maksudnya ahwal bagi kalimat Arabiah ni banyak, sama ada depan ataupun tengah ataupun belakang. Nahu masuk pada mana? Nahu masuk ke belakang. Tu pun pada i'rab dan juga bina' sahaja. Dia ada juga yang ahwal bagi akhir, tetapi bukan i'rab dan juga bina'. Maka itu tak masuk pada ilmu nahwu. Itu masuk pada ilmu lain, contohnya ilmu saraf. Ilmu saraf yang bahasa depan, tengah, belakang. Tapi nahwu bahas pada belakang sahaja. Kemudian itu ta'rif. Jadi faham tak? Fi halati tarkib. Fi halati tarkib maksudnya nahwu tidak akan masuk pada sesuatu kalimah melainkan kalimah tersebut duduk dalam tarkib. Maksudnya contoh kita kata Zaid. Zaid kita tak boleh kata dia tu rafa' marfu'un ataupun mansubun ataupun majrur. Kita tak boleh baca dengan Zaidun, Zaidan, Zaidin ketika mana dia duduk sebelum daripada tarkib. Maknanya sebelum dia duduk dalam kalam. Kalau duduk dalam kalam baru kita boleh panggil. Kita kata dia jaa Zaidun, maka Zaidun kita kata marfu' bi jaa, marfu' bi jaa. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Ketika itu baru kita boleh i'rab. Ketika itu baru kita boleh panggil Zaidun dengan rafa', sebab dia duduk dalam kalam. Tapi kalau dia duduk seorang-seorang, Zaid, nahu masuk tak? Nahu tak masuk. Sebab yang tu fi halatil ifrad, dia bukan pada fi halatil tarkib. Jadi tengok mahal i'rab tu duduk pada mana. Tengok mahal nahu tu duduk pada mana. Kalau orang tanya nahu ni bahas pada ketika mana? Bahas ketika kalimah Arab duduk dalam tarkib, duduk dalam kalam. Tu pun bahas pada akhir kalimah, pada sudut i'rab dan juga bina'. Tu kena buat ihtiras macam tu. Tengok tempat ilmu tu duduk pada mana. Itu selesai satu ta'rif. Jadi bila antum faham ta'rif, antum tahu ini ilmu ni cakap pasal apa. Kiasan pada semua ilmu, dia ada ta'rif dia sendiri, bagi nampak, bagi jelas ilmu ni cakap pasal apa. Tidak kalau kita pergi mengaji sia-sia, sebab tak tahu hakikat ilmu tersebut cakap pasal apa. Yang kedua paling penting adalah al-mawdu'. Mawdu' ni maksudnya tempat fokus bagi ilmu tersebut. Kalau keluar daripada mawdu', maka dia bukan ilmu tersebut, bukan perbahasan ilmu tersebut. Kalau kita pergi kelas, contoh kita pergi kelas nahwu, kita kena kenal pasal mawdu' ilmu nahwu tu dia, supaya bila kita mengaji dengan syekh tersebut, kalau syekh cakap pasal mawdu' ilmu tersebut, kita ambil lah ihtimam. Syekh cakap pasal al-kalimat Arabiyah fi halatil tarkib, syekh bahas pasal perkara tu dalam lingkungan tu, maka syekh sedang membahaskan nahwu. Tapi kalau syekh tersebut dia keluar daripada tajuk, contoh dia bahas pasal dia syarah tafsir Quran, kadang-kadang dia jumpa tafsir kan, dia jumpa Al-Quran dia tafsir, jumpa hadis dia tafsir, ataupun dia cerita pasal kehidupan dia kan, dia bagi kisah ni kan, macam Syekh Fatih dia pasal buat benda tu. Yang tu jangan kita fokus pula, sebab itu bukan mawdu' ilmu nahwu. Itu orang panggil sebagai rehat ya, take 5 kan. Tapi kalau syekh cakap pasal mawdu' ilmu tersebut, cakap pasal syekh i'rab, syekh cerita pasal qawaid bagi nahwu dan sebagainya, maka waktu tu kita kena fokus. Sebab itu tujuan kita masuk kelas tu. Kalau antum faham mawdu', maka dirasah talaqi yang tu jadi cepat. Ni kadang-kadang kita tak faham mawdu', kita fokus pada perkara lain, titik fokus kita lain. Syekh cerita pasal kisah yang tu yang kita buat balik. Sebenarnya bukan macam tu. Sebenarnya ketika mana Syekh cakap pasal ilmu sesuatu, mawdu' dia kena jelas. Yang tu yang kita kena babik, yang tu yang kita kena ambil syakna. Yang ni semua dapat ketika mana dirasah mabadi' asyarah. Bagi faham ni lah.
Itu maudhu'. Jadi maudhu' dia apa? Maudhu' dia al-kalimat al-arabiyah fi halat at-tarkib ataupun 'inda at-tarkib. At-tarkib yani kalam. Al-hadd wal mawdu'u thumma as-samarah. As-samarah dia apa? Ghayatul samarah dia fahmu kitabillahi ta'ala wa sunnah an-nabawiyyah fahman sahihan. Yani ghayah bagi ataupun samarah ilmu nahwu yang paling tinggi. Bahkan samarah ini adalah samarah bagi setiap bagi ulum ad-diniyah. Semua samarah bagi ilmu agama, maka samarah itu fahmu Quran wal hadis fahman sahihan. Bagi khusus bagi ilmu nahwu, sebab apa kita nak kena faham hadis dengan Quran bagi kefahaman yang betul dengan dirasa ilmu nahwu? Bagian kerana kita orang yang mengaji cenderung ataupun mengaji dalam bidang agama ini yang terkesan dengan risiko yang sangat tinggi untuk kita salah faham dalam memahami Quran dan juga hadis. Bahkan ketika mana kita baca, siapa yang duk beli kita bahasa Arab ni? Kita duk beli kan? Orang awam beli tak? Malaysia beli tak? Dia tak beli, dia beli yang dah terjemah. Dia ada solehin, dia beli hak terjemah siap. Ketika tu dia baca benda ni. Dia baca dah tulisan Arab. Tak, dia tak baca. Kalau ada tulisan Arab dalam tu pun ada baris. Betul tak? Yang duk beli kita Arab kat maktabah sebenarnya, kita ada baris tak? Selalunya tidak ada baris. Jadi risiko untuk baca silap siapa dia? Kita yang duk main baca. Jadi kalau dalam tu ada hadis dan sebagainya, kata Imam Asma'i, dia kata inna akhwafa ma akhafu ala talabil ilmi idza lam ya'rif ataupun idza lam yatlub an-nahwa an yadkhula fi qauli Nabi fi dhimni qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Aku takut ke atas penuntut ilmu. Benda yang paling aku takut ke atas penuntut ilmu, sekiranya dia tidak mengaji ilmu nahwu, maka takut-takut dia ni masuk dalam kandungan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tipu ke atas aku maka dia tempat-tempat dalam neraka. Ni baca silap hadis. Nabi tak sebut macam ni pun. Memang tak ada barihan. Nabi tak sebut pun macam ni, tapi dia sebut. Sebab apa? Sebab dia tidak tamakun dengan ilmu nahwu. Maka takut-takut masuk dalam neraka. Ni orang panggil dirasa ilmu nahwu sangat penting. Supaya antum letak baris dengan betul, baca dengan betul dan kefahaman yang betul. I'rab ni dia makna. Jadi risiko untuk salah adalah pada golongan-golongan seperti kita yang tidak ambil penting dengan dirasa ilmu nahwu, maka dia akan buat silap dalam pembacaan. Jadi kalau antum sampai ke tahap memang dah boleh baca kitab dengan baik, baca hadis dengan baik, tidak ada salah dan sebagainya, maksudnya qawaid kulliyah antum hafal dengan baik dalam ilmu nahwu, maka alhamdulillah boleh mengaji ilmu lain lah. Cukup mengaji sampai situ. Kalau tidak takhasus lah. Ada orang yang memang dia nak takhasus dengan ilmu ni, maka dia mengaji sampai muntahi lah kan. Ni kalau antum mengaji sampai muntadi tapi antum dah capai samarah, tak ada masalah. Ilmu banyak lagi, tukar ambil ilmu lain lah. Tapi ingat, ilmu nahwu sangat-sangat penting dan menjadi ilmu alat. Ilmu alat ni ilmu yang la budda, tidak dapat tidak. Ulama sampai khilaf antara ilmu mantiq dengan ilmu nahwu, mana perlu takdimkan dulu, mana yang perlu dahulukan dulu. Ada ulama kata ilmu nahwu dulu, ada ulama kata ilmu mantiq dulu. Ala kulli hal, dua-dua penting. Semua nak jawab macam mana lebih tuntas. Sahabat Anas sebut, dia kata Rushaidi, dia kata tengok pada kecenderungan. Kalau tengok dia ni cenderung dalam ilmu nahwu, jawab mantiq. Kalau tengok dia cenderung pada ilmu mantiq, jawab nahwu. Kalau dia tanya, kata mana yang lebih penting, kita tengok ahwal dia. Kalau dia tengok dia ni otak dia jenis ke mantiq ni banyak kan, jawab nahwu. Nahwu penting ni, nahwu kena ni.
Kalau dia sebaliknya jawab mantik. Supaya dia ada keseimbangan, dia ambil dulu. Sebab kata Syekh Husam, ulama mutaakhirin apabila dia taklif kitab, sebab apa penting mantik? Kerana muallafat bagi ulama mutaakhirin, apabila dia tulis kitab bagi semua ilmu, bagi semua fan, bagi ilmu, mereka tidak akan lari dengan mustalahat mantik. Bukalah kitab apa pun, mesti tak lari daripada mustalahat mantik. Jadi mantik ni seolah-olah ilmu yang perlu mengaji juga, supaya kita tahu. Apa dia? Kemudian nombor 3. Nombor 3 samarah. Tak habis di samarah. Sama yang kedua adalah samarah yang kedua adalah لأنه يتوقف عليه الفهم والتفهيم. لأنه يتوقف عليه الفهم والتفهيم. Apa dia faham? Kerana ilmu nahwu dia terhenti ke atas dia oleh faham dan juga memahamkan. Al-fahmu an tafhama al-ghair. An tafhama al-ghair, yani kamu faham daripada orang lain. Maksud kamu faham daripada orang lain dengan maksud bila syekh tu dia contoh dia cakap Arab, dia cakap dengan fusha, maka kita faham. Bila cakap dengan fusha mesti dia cakap dengan penuh nahwu elok cantik kan. Takkanlah mubtada baca dengan mansub kan. Dia cakap dengan betul, maka kita faham. Maka fahamnya kita dengan kalam dia yang fusha itu perlukan kepada nahwu. Itu samarah. At-tafhim yani an tufahhima al-ghair. Maksudnya bila anda cakap bahasa Arab dengan fusha, anda cakap dengan betul, cakap dengan baris yang betul, letak elok, maka itu orang panggil samarah bagi ilmu nahwu. Bila antum boleh faham orang cakap Arab dan antum cakap Arab pun dengan betul, maka itu sudah tercapai ghayah dan juga samarah ilmu nahwu. Sampai ke tahap tu maka boleh berhenti ya. Dan yang ketiga adalah ismatul lisan anil khata' fil kalam. Ismatul lisan, kalau mantik ismatul fikr. Samarah. Kemudian nisbatun wa fadluhu wal wada'. Wa nisbatun, nisbah ilmu nahwu, yani nisbah dia kepada ilmu lughawi. Yani nisbah ilmu ni banyak. Dia ada ilmu lughawiyah, dia ada ilmu tazkiyah, dia ada ilmu banyak nisbah. Semua dalam nahwu ilmu lughawiyah. Maksudnya dalam ilmu lughawiyah ni banyak. Kalau buka dalam Jami' ad-Durus Arabiyah, dalam mukaddimah disebut ada 12 bagi ilmu lughah. Ilmu nahwu salah satu, iaitu nisbah. Wa nisbatun wa fadluhu, fadl ilmu nahwu, kelebihan dia muftaqirun, yani muhtajun ilaihi kullu ilmin. Dia diperlukan bagi semua ilmu. Bagi semua ilmu memerlukan kepada ilmu nahwu. Walal akas, maksudnya nahwu tidak memerlukan ilmu lain. Tapi yang lain perlu. Untuk buka mana-mana yang ilmu untuk nak baca kitab Arab mesti baca dengan nahwu. Asal dia tulis bahasa Arab mesti kena baca dengan nahwu. Maksudnya itu kelebihan bagi ilmu nahwu. Dan juga wada'. Wada' adalah Imam Abu Aswad ad-Du'ali bi isyaratil Imam al-Ali karamallahu wajhah. Kat situ ada kisah, tapi yang tak masuk untuk cari semua. Wada' adalah yang utama adalah al-ashhar wa Abu Aswad ad-Du'ali bi isyaratil Imam al-Ali. Wal ismu istimdadu hukm syara'. Isim bagi ilmu ni apa dia? Isim bagi nama bagi ilmu nahwi. Cuma zaman dulu ataupun mutaqaddimin disebut sebagai ilmu al-i'rab. Ilmu nahwu zaman dulu disebut sebagai ilmu al-i'rab. Sebab tu antum tengok dalam satu matan masyhur yang dikarang oleh Imam Hariri, iaitu Mulhatul I'rab. Mulhatul I'rab dalam tu cakap pasal
nahwu dan juga saraf. Seolah-olah kalaulah matan tersebut dikarang oleh ulama mutaakhirin dinamakan sebagai mulhatun nahwi. Tapi disebabkan Imam Harari dia Imam mutaqaddimin, maka dinamakan sebagai mulhatul i'rab. Maka al-i'rab ini nama bagi ilmu nahwu pada zaman mutaqaddimin. Dan juga mulha antara matan nazam ilmu nahwu yang pertama. Nahwu lughah dia banyak, al-mithil, al-shibh, al-qasam. Kita tengok dia. Cuma aqra pada makna istilah, iaitulah dengan maksud al-qasdu. Al-qasdu. Bila sebut nahwu lughatan al-qasdu. Qasad. Istimdad. Istimdad ni pada mana? Istimdad ni maksudnya ambilan. Bila antum kata ambilan ni maksudnya kita jadikan sebagai dalil ataupun syahid. Contoh kita kata kullu mubtada'in marfu'. Sebab apa kita kata kullu mubtada'in marfu'? Apa dia istimdad dia? Apa jadi syahid dia? Apa dalil dia? Maka kita sebut dalam Quran ada. Allah sebut alhamdulillah. Alhamdu mubtada' marfu'. Maka setiap daripada qawaid dalam ilmu lughah, ilmu nahwu, bila kita letak kaedah, maka dia kena ada syahid ataupun istimdad ataupun sebagai dalil. Maka dalil bagi ilmu nahwu tiga. Pertama as-sima', yang kedua al-qiyas, dan yang ketiga al-ijma'. As-sima' untuk faham istimdad ni maksudnya adillah, dalil. Pertama as-sima'. Ini di sisi ilmu nahwu, di sisi ulama nahwu. As-sima' maksudnya daripada Quran. Pertama Quran kita boleh jadikan dalil bagi ilmu nahwu. Sama ada qiraah mutawatirah ataupun qiraah syadzah. Mutawatirah ataupun syadzah, maka boleh dijadikan sebagai dalil. As-sima' ni apa dia? As-sima' ni ma warada wa ma naqal. Ma warada wa ma naqal. Dia bukan yang wa majtahada atau wa ma fakar. Dia wa ma naqala wa ma warad, sampai kepada kita dan naqal. Maka Quran Karim yang pertama. Yang kedua adalah kalamul Arab. Yang ini nak bagi ikut tertib. Yang kedua kalamul Arab min al-asr al-jahili ila nihayat al-qarn al-thani fi nisbati, yani binisbati fi al-mudun. Kalamul Arab. Yang kedua kalamul Arab min asr al-jahili ila nihayat al-qarn al-thani, daripada zaman jahili sampai akhir kurun yang kedua, binisbati fi al-mudun, nisbah pada mudun. Mudun ni kampung. Wa ila nihayati binisbati fi al-mudun. Mudun ni maksudnya bandar. Mudun, bandar. Wa nihayati al-qarn al-rabi' binisbati fi al-qura. Qura ni kampung. Iaitu itu kalam dan juga makan dan juga zaman al-ihtijaj. Maksud kita boleh jadikan hujjah. Kalam Arab ketika mana duduk pada zaman tersebut. Kalau dia duduk pada bandar, maka dia mesti zaman jahiliyah sampai akhir kurun yang kedua. Kalau duduk kampung daripada zaman jahiliyah sampai ke akhir kurun yang keempat. Maksudnya kalau keluar daripada tempat dan juga masa tersebut, maka kalam Arab tersebut tidak boleh dijadikan sebagai hujjah. Hari ini tak boleh ya. Orang Mesir dengan orang Arab ni, boleh kita jadikan kalam dia sebagai hujjah bagi ilmu nahwu? Tak boleh. Sebab keluar daripada zaman dan juga masa ihtijaj. Itu istimdad bagi ilmu nahwu. Sebab kalam pada zaman dan masa tersebut mereka masih menjaga lughah. Mereka cakap dengan betul-betul fusha, dengan betul-betul kaedah. Zaman Nabi, para sahabat cakap boleh jadikan sebagai hujjah. Ulama selepas itu sehingga akhir kurun yang kedua ataupun akhir kurun yang keempat boleh jadikan sebagai hujjah. Itu tertib yang kedua.
Yang ketiga adalah al-hadithus syarif, al-hadithun nabawi. Tertib yang ketiga, hadithun nabawi. Cuma hadithus syarif ni pun indal jumhur, yakni jumhuri ulama an-nuhah. Ada juga ulama yang tak menjadikan hadis sebagai hujjah bagi ataupun dalil bagi ilmu nahwu. Ni sebab tu anak kata di sisi ulama nahwu, di sisi ulama nahwu. Ada juga yang tidak menjadikan hadis sebagai hujjah. Maksudnya bila kita sebut kaedah, kita nak jadikan hadis sebagai hujjah, maka tak kuat di sisi sebagian ulama. Tapi jumhurnya boleh, tak ada masalah. Sebab apa tak boleh? Ilat dia adalah qad yurwa bil ma'na la bil lafaz. Kadang-kadang hadis ini diriwayatkan dengan makna. Kemungkinan makna tersebut diriwayatkan pada di sisi ulama-ulama yang mutaakhirin ataupun ulama selepas daripada qurun yang keempat atau qurun yang kedua, maka tidak dijadikan sebagai hujjah. Tapi sekiranya hilang ilah tersebut, manik tersebut, maka boleh jadi sebagai hujjah. Apa dia hujjah tak boleh jadikan hadis sebagai hujjah? Apa dia manik yang tak boleh jadikan hadis sebagai hujjah? Iaitulah apa dia? Qad yurwa bil makna. Maknanya sekiranya hilang manik, maka boleh. Maka hadis-hadis yang diriwayatkan secara lafaz, ma'nan wa lafzan, maka boleh tak jadi sebagai hujjah? Boleh, tak ada masalah. Contohnya apa dia? Contohnya hadis-hadis yang pendek. Nabi sebut la taghda, ausini la taghda. Pendek, takkanlah sahabat lupa? Takkanlah sahabat tak boleh nak riwayatkan dengan hadis yang begitu pendek kan? Maka tak boleh, tak ada masalah. Boleh jadikan sebagai hujjah. Ataupun doa yang ma'thur. Doa yang ma'thur yang Nabi ajar kepada para sahabat, maka doa-doa ni makanya para sahabat akan riwayatkan secara lafaz dan juga makna. Maka boleh dijadikan sebagai hujjah dalam ilmu nahwu. Cuma asalnya bolehlah. Al-aslu an yustadalla bil hadis. Asalnya boleh boleh dijadikan sebagai hujjah dengan hadis. Pertama simak, yang kedua qiyas, dan yang ketiga adalah ijma'. Ijma' ni maksudnya ijma' ulama al-Basrah wal Kufah. Yang tu asal bagi ulama nahwu. Dan kedua-duanya tinggal berada di Iraq. Ulama Kufah dan juga ulama Basrah. Sebab tu dalam nahwu dia ada dua je asalnya. Sama ada indal basriyin ataupun inda al-kufiyin. Dua mazhab dalam ilmu nahwu. Indal basriyin yang asalnya basriyin. Kalau khilaf di kalangan kedua, selalunya cenderung kepada Basrah. Mutaakhirin cenderung kepada Basrah. Kerana Basrah dulu baru Kufah. Mutaakhirin mereka ada juga mazhab seperti mazhab Andalus, seperti mazhab Mesir, seperti mazhab semua mazhab-mazhab selain daripada mazhab Basrah dan juga Kufah. Selalunya mereka memilih masail. Maksudnya bila berlaku khilaf antara Basrah dan Kufah, mereka ni hanya sekadar mazhab-mazhab selain daripada tu yang datang kemudian, mereka hanya memilih mana yang lebih kuat. Dan selalunya pemilihan berpihak kepada mazhab Basrah. Antum boleh buka kitab antaranya Al-Insaf fi Masail Khilaf Bain Basrah wal Kufah. Al-Insaf Tabaq Darul Talaq ya. Dia menghimpunkan khilaf-khilaf dalam ulama di kalangan Basrah dan juga Kufah. Selalunya terjih pada ulama Basrah. Kata Syekh Fathi, ulama Kufah ni selalu cari pasal dengan ulama Basrah. Kalau ulama Basrah cakap pasal ni, dia mesti Kufah mesti akan mukhalafah. Dan dengan Syekh Fathi yang Syekh Fathi suka tak suka dengan Kufah, suka mukhalafah dengan Basrah. Basrah ni siapa dia ketua dia? Ketuanya Al-Imam Khalil Ibn Ahmad Farahidi, pengarang pengasas ilmu arud. Dan anak murid rapat dia adalah Imam Sibawayh. Kalau ulama Kufah, ketua dia adalah Al-Imam Kisai. Imam Kisai dan nama murid apa dia Al-Akhfash.
Dia ada kisah antara perdebatan pernah berlaku antara Sibawayh dengan Al-Kisai. Nanti anda tengok Al-Syarih sebenarnya. Dan dikatakan bahawa majlis tu seolah-olah menang pada Imam Kisai hanya sebabnya kerana Imam Kisai orang Arab. Imam Kisai orang Arab, yang Sibawayh bukan orang Arab. Maka majlis tersebut seolah-olah menang pada Imam Kisai. Tapi sebenarnya selepas daripada Imam Sibawayh mati, wafat, disebabkan perdebatan tersebut sebenarnya. Anak murid Imam Sibawayh bincangkan balik perdebatan tersebut. Tapi setelah daripada wafat Imam Sibawayh, rupanya menang kepada Imam Sibawayh sebenarnya. Dalil lagi kuat. Tapi nak buat macam mana? Dah mati lah. Dan masalah tersebut adalah masalah yang paling payah. Masalah paling payah. Mana pun tak faham. Ijma' al-istindad wa hukum syara'. Hukum syara' dia pengajian menahu, iaitu fardu al-kifayah. Iktafa al-ba'du bil-ba'd. Masail maksudnya abwab. Masail bagi ilmu nahwu dia ada 7. Pertama muqaddimat. Pertama ada 7 kan. Ana simpulkan 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 lah. Pertama muqaddimat al-thalathah. Yang pertama muqaddimat al-thalathah. Apa dia muqaddimat al-thalathah? Iaitulah babul kalam wal kalimah, babul kalam wal kalimah. Yang kedua babu al-i'rab wal bina. Yang ketiga babul ma'rifah wal nakirah. Yang itu al-muqaddimat al-asasiyah al-thalathah. Jadi muqaddimah ni antum kena faham betul-betul sebelum antum masuk pintu nahwu. Seolah-olah sebelum antum masuk pintu nahwu pastikan jumpa dengan muqaddimah. Bagi selesai muqaddimah yang 3 ni. Dan juga muqaddimah ni yang sebenarnya lagi payah daripada bila antum masuk ilmu pintu nahwu. Muqaddimah ni dah payah. Masuk dia jadi mudah. Sebab tu ulama sebut al-nahwu babuhu hadid wa dakhiluhu qasbun. Nahwu pintunya tu dah besi, hadid, payah. Nak ngaji apa dah payah. Itulah bab kalam, bab ma'rifah wal nakirah, bab i'rab wal bina. Sebab apa kena kaedah banyak di situ. Lepas tu banyak nak kena hafal jawazin, nawasib, isti'mal dan macam-macam sebagainya. Maka perlukan kepada waktu yang panjang untuk fahamkan muqaddimah 3 tu saja. Tapi bila antum masuk selesai dah Qasbun ni boleh. Qasbun ni asa. Asa tak asa? Tebu. Kan asa kan? Manis pula, sejuk kan? Jadi yang mudah. Cepat je. Tak macam besi tadi. Pertama muqaddimat salasah. Yang kedua adalah al-marfu'at. Marfu'at yang jamak. Kat situ ada banyak pula. Kan ada mubtada marfu', mubtada khabar, fa'il, naib fa'il, isim kana, khabar inna. Macam-macam, banyak. Kemudian mansubat mafa'il khamsah. Kemudian munada, mustathna, ismullah, ila akhirih. Kemudian majzumat, majrurat. Jadi setiap daripada satu marfu'at, mansubat, majrurat, majzumat, bawah tu pula ada. Jadi setiap daripada satu tu disebut sebagai masail bagi ilmu nahwu. Jadi tu yang paling penting yang dalam mabadi' asyarah adalah ta'rif, bagi faham ta'rif dan syarahkan tadi. Dan juga maudhu'. Maudhu' maksudnya kalimat al-arabiyah. Maksudnya nahwu dikaji pasal kalimah.
Itu pun kalimah yang duduk dalam tarkib. Sekiranya al-kalimah idza kana mufradah la yata'allaqu bin nahw, la yata'allaqu bi'ilmi an-nahw. Maksudnya dalam keadaan ifrad, duduk seorang-seorang, maka nahwu masuk tak? Nahwu tak masuk. Kerana nahwu ni yata'allaqu bi ahwali awakhiril kalim. Dia bertakluk kepada ataupun dia ada kaitan dengan keadaan awakhir kalim. Itu pun pada sudut i'rab dan juga bina. Wala yumkinu jariyul i'rab illa fi tarkib. Maka i'rab tak boleh masuk melainkan ketika mana kalimah tersebut dalam tarkib. Maka kalau kita nak masukkan nahwu dalam sesuatu kalimah Arab, labudda idkhaluhu fi tarkib. Kita masukkan dia tu dalam tarkib. Baru kita boleh i'rab. Kalau orang suruh kita i'rab Zaid, nak i'rab je lah, bagi masuk dalam kalam. Kan bila sebut jaa Zaid amru bil i'rab. Itu ilmu nahwu. Wa hadha at-tarkib yusamma kalaman. Kalam. Jadi faham tu mabadi' asyarah. Kita tasawwur betul-betul ilmu apa yang nak mengaji. Samarah dia apa dia? Maudhu' dia apa dia? Ta'arif dia baru mudah nak faham. أمة عظيمة تنتظركم، ارجعوا إليها واختموها بدين صحيح وعقيدة نقية.